Soalan 1. Jadual berikut menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta bagi individu A dan B. Okey, so dia pun sudah sediakan tingkat harga RM8, RM7 dan kuantiti diminta individu. Okey, ini adalah dalam kurungan unit. Kita ada individu A, kita ada individu B. So, pelajar boleh nampak harga dia semakin turun. Kat sini ya. So, Miss pun tulis P turun. Kita dapati bahawa QD, cuba tengok QD dia. QD semakin meningkat untuk QDA kan. Okey, so untuk QDB, individu B, kita pun dapati daripada 3 kepada 6. So kita pun dapati bahawa QDB itu pun semakin meningkat. Jadi apa yang Miss nak maklumkan dekat sini, itu bermaksud wujudnya hukum apa dekat sini? Hukum Bukan. permintaan Ya, hukum permintaan. Okey, so ingatlah harga turun, kuantiti diminta dan hukum permintaan. Okey, thank you Aiman. Okey, so itu adalah kita kata hubungan songsang. Inilah dia. Okey, harga dengan kuantiti diminta hubungan songsang, harga naik kuantiti diminta turun dengan antaian ceteris paribus. Maksudnya harga, kita hanya kata harga itu sendiri yang berubah sajalah. Okey, kita sambung dekat sini. So, dia sudah faham berkenaan dengan hukum permintaan. Jadi, sekarang soalan dia minta anda bentukkan fungsi permintaan untuk individu A. Okey, so kalau saya kata fungsi permintaan, apa itu fungsi permintaan? Dia ada satu formula. QD sama dengan A tolak BP. Yes, very good. Okay, so inilah fungsi ataupun persamaan permintaan. Okay, so QD sama dengan A tolak BP. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan bagaimana kita nak dapatkan fungsi permintaan ini. Okay, okay. So sekarang Miss pun cuba tunjuk Okay, tunjuk kat sini. Ini soalan A So QD sama dengan A tolak BP. Jadi untuk dapatkan fungsi persamaan ini, kita ada dua kaedah. So kaedah yang pertama itu adalah berkenaan dengan penyelesaian persamaan serentak. So Miss tunjuk kaedah yang pertama dulu. Okay, so kita kena tahu QD dengan P dia berapa. So semak semula. So QD dekat sini, kita boleh ambil mana-mana satu saja untuk individu A kan. So QD A, kuantitinya 2. Harga dia 8. Okay, so ini QDA Kuantiti dia 2. Harga dia 8. Ini kita salin semula. Ini persamaan yang pertama. Lepas itu, lagi satu persamaan kita cuba tengok. Harga dia 7. Kuantiti dia 3. Okay, so kuantiti 3. Harga 7. So, itu persamaan yang kedua. Jadi, untuk selesaikan, okay, kita boleh guna penyelesaian persamaan serentak. Kita guna 2 tolak 1. So, 3 tolak 2, kita tinggal 1. A tolak A, memang kita kata masa itu tak adalah sebab A tolak A kan. Dan akhirnya, negatif 7B tolak negatif 8B. So, negatif 7B tolak negatif 8B. Negatif-negatif dia akan jadi positif. So, bermaksud negatif 7B tambah 8B. So, masih tinggal B. Okay, so maksudnya B sama dengan 1. Nantikan B sama dengan 1 dalam sama ada persamaan pertama pun boleh, persamaan kedua pun boleh. So, kalau kata kami gantikan dalam 1. 2 sama dengan A tolak B. B kita terus gantikan 1. Sini 8. So, selesaikan 2 sama dengan A tolak 8. So, A kita akan sama dengan, so 2 negatif 8 itu pindah ke depan. Tambah 8, so akhirnya A sama dengan 10. Oleh itu, QD sama dengan A, QDA sama dengan A. A kita 10 tolak B. B kita sama dengan 1. Okay, so pelajar boleh tulis negatif 1P ataupun QDA sama dengan 10 tolak P pun boleh. Okay, so kaedah pertama ini, siapa ada masalah? Okay, semua okey. Kalau tak ada masalah, so Miss akan tunjukkan yang kaedah yang kedua pula. Okey, so sekarang juga sama soalan A. Tetapi sekarang saya nak tunjukkan kaedah yang kedua. Okey, tetapi untuk soalan ini, sebab soalan dia tak bagi tahu nak guna kaedah apa kan. Bermaksud pelajar boleh pilih mana-mana satu kaedah. Cuba Miss tunjukkan kedua-dua dia. Okey, so kaedah yang kedua, apakah nama kaedah tersebut? Kecerunan. Yes, thank you.
Okay, so itu adalah kaedah keturunan. Jadi kaedah keturunan ini kita kena pakai B. Okay, sama dengan perubahan Q over perubahan P. Okay, so perubahan Q ini merujuk Q1 tolak Q0 bahagi perubahan P, P1 tolak P0. Okay, so sekarang kita tengok Q1. Tengok balik jadual ini. So Q kita fokus individu A ya. Pelajar boleh ambil 3 tolak 2 ke 2 tolak 3 pun okey je, tak ada masalah. Mana-mana satu. Katakan saya ambil 3 tolak 2. Okay. So Q1 saya 3 tolak 2. Dan P1 saya, okay, tengok balik jadual itu. P, kalau Q1 3, P1 7 lah. Saya guna 7 tolak 8. 7 tolak 8. Okey, dan lepas anda kira, anda akan dapati bahawa jawapan kamu akan sama dengan negatif 1 kan? Okey, so jawapan kamu B sama dengan negatif 1. Okey, bagi sesiapa yang guna kaedah 1, penyelesaian persamaan serentak, jawapan P kamu sini hanya positif 1. Okey, tetapi sesiapa yang guna kaedah keturunan, pastikan you ada tunjuk tanda negatif ini. Okey, ini sangat penting ya. Okey, kemudian kita akan gantikan B ini ke dalam fungsi QD. QDA sama dengan A tolak BP. Okey, so QD dengan P ini kita boleh ambil lah mana tingkat harga saja. Pelajar boleh pilih tingkat harga 8 ke 7 ke, tak kisah. Kalau kata kami pilih tingkat harga 8, Q kita 2. Q kita dekat sini dia akan sama dengan 2. Kita sambung balik. Negatif B. Okey, B sama dengan negatif 1 kan. Tapi B dekat sini tadi B sudah bagi tahu. Ini adalah keturunan. So, bermaksud pelajar jangan buat kurungan negatif 1. Kita terus letak 1 sahaja. So, bermaksud B ini sebenarnya merujuk keturunan dia. Negatif 1. Negatif 1 terus tulis kat sini. Okey. Dan P kita, tadi sama dengan berapa ya P kita? P kita 8. So, P sama dengan 8 lah. Okay, so 2 sama dengan A tolak 8. Okay, kemudian kita selesaikan negatif 8 ini pindah ke depan. So, A sama dengan 10. Oleh itu, QDA sama dengan A iaitu 10 tolak B. B tadi saya kata ini keturunan dia kan. So, abaikan tanda negatif ini terus letak 1. P. Ataupun QDA sama dengan 10 tolak P. So, itulah cara kita nak jawab. Okay, so ingatlah beza antara kaedah 1, penyelesaian persamaan serentak, dengan kaedah yang kedua, keturunan. Cuma jawapan A dia tetap sama, A sama dengan 10, A sama dengan 10. Yang beza dekat sini, penyelesaian persamaan serentak, B mesti bernilai positif. Okay, B sama dengan 1. Tetapi untuk kaedah keturunan B dia, pastikan dia ada tanda negatif. Sebab kenapa ada tanda negatif ini? Okey, kenapa? Ini hukum permintaan. Kalau harga turun, kuantiti diminta naik. Itu menunjukkan hubungan apa? Hubungan apa itu? Ya, hubungan songsang. Ataupun kita kata hubungan yang negatif. Thank you, Faris. Okey, disebabkan anda sudah tahu bahawa hubungan yang adalah negatif secara songsang kan. So, that's why keturunan kita dekat sini, dia mesti ada tanda negatif punya. Okey, so itu untuk kaedah yang kedua lah. Okey, sekarang kita sambung untuk soalan B. Okey, so Miss akan laju sikit lah sebab saya tunjuk cara dia kan. B, bentukkan fungsi permintaan bagi individu B. Okey, so QDB ya. Okey, so yang ini B. Okey, saya nak tanya kaedah 1 dulu. Kita bincang kaedah 1 dulu. Juga sama QDB sama dengan A tolak BP. So QDB ini kita pun selesaikan lah. Okey, kita cuba tengok. Okey, QD kita guna katakan kena 6 harga 7. Okey, QD 6 harga 7. So ini persamaan yang pertama. Dan lagi satu, dia adalah berkaitan dengan tingkat harga 8. Kuantiti dia 3. Q3 harga 8. Q3 harga 8. Itu persamaan yang kedua.
3 tolak 6. Negatif 3. Okay. A tolak A tak ada kan? Lepas itu yang 1B lah. ya 1B. Okay. Negatif 8B tolak tolak 7B. Okay, so sama dengan negatif 8B tambah 7B kan? Okay, so negatif B. Kenapa boleh jadi positif punya? Salah Khairul, kira, salah. sepatutnya negatif 1B lah. So selesaikan B sama dengan? 3 Okay, Khairul sambung. dalam 1. Okay, 1 lah. 6 sama dengan A tolak B. B itu 3. 7. Betul? Betul. Okay. Sama dengan? A sama 21. Jadi A sama dengan? 27. Okay, oleh itu QDB sama dengan? 27 tolak 3P. Ya, tolak 3 P. P. Yes, itu jawapan dia. Bagi sesiapa yang guna kaedah pertama. Okay, thank you Khairul. Okay, sekarang kita sambung kaedah yang kedua pula. Okay, so ini juga sama lah. Ini kaedah keturunan. B sama dengan perubahan Q over perubahan P. So, selesaikan. Okay, Rihan. P kamu sama dengan berapa kat sini? B. Negatif 3. Ya, pastikan ada tanda negatif. Dan kemudian you pun cuba gantikan lah. Okay, gantikan ke dalam QDB sama dengan A tolak BP. Dan selesaikan. A kamu berapa, Fihan? 27. Okay, so oleh itu QDB sama dengan 27 tolak. Tolak apa? 3P. Ya, 3P. Perlu ke saya jadikan sini positif? Tak payah. Ya, tak payah ingat keturunan dia sentiasa negatif. Okay, so itu soalan yang berkaitan. Okay, thank you Fihan. So itu soalan yang berkaitan dengan soalan A dengan B, tentukan fungsi persamaan dia. Okay, sekarang kita sambung soalan C. Okay, ini besarkan sikit. Okay, sekarang andaikan dalam pasaran hanya mempunyai 2 individu. Okay, so ada individu A dan B. Tentukan fungsi permintaan pasaran. Okay, so sekarang saya nak cari yang pasaran punya. Macam mana saya boleh carikan? Apakah fungsi dia? Nanti ya, isi ya. Danish, Ya, QD pasaran, apakah rumus dia? QD pasaran A tambah B. Okay, ataupun sepatutnya kita panggil QDA tambah QD. QDB. Okay, so sekarang QDA dekat sini. Okay, saya nak tanya. Danish, macam mana you selesaikan lah? Selesaikan yang mana? Selesaikan yang ini sebab dia nak dapat apa? Fungsi permintaan pasaran kan? Ya. Apakah cara yang you buat? Tambah Tambah. Apa tambah apa? kuantiti. Kuantiti untuk A tambah kuantiti untuk individu B. Okay, so bermaksud you tambah 2 tambah 3 dekat sini sama dengan? 5. Okay. 3 tambah 6 sama dengan? 9. Sorry? 9. Okay. Okay, ada pelajar pun buatlah jadual, dia sambungkan jadual dekat sini. Dan sebenarnya Miss nak bagi tahu, selain daripada cara ini, kita juga ada cara yang lain. Okay. Okay, cara yang lain, sekarang Miss tunjukkan cara yang senangnya. Okay, saya tunjuk yang ini dulu. Ini soalan C. QD pasaran sama dengan QDA tanpa QDB kan tadi saya kata. So sudah kata ini fungsi permintaan bagi A kan. Sebenarnya pelajar boleh ambil yang QDA punya jawapan ini iaitu 10 tolak P. Terus masukkan dekat sini. Buat kurungan. 10 tolak P. Tambah. Untuk QDB pula kita cuba tengok. Jawapan yang diorang dapat 27 tolak 3P kan. Okay, so I pun tulis 27 tolak 3P. You boleh guna cara yang ini. Okay, so 10 tolak P tambah 27
positif, negatif, negatif. 3P. So selesaikan dia sama dengan 37 tolak 4P. Okay, so itu adalah fungsi permintaan pasaran. Ini cara yang paling cepat punya. Okay, macam tadi yang Dennis tunjuk punya, dia kata dia nak tambahkan yang ini. Sebab dia kata ini pasaran katakan. Okay, so pun samalah, you fokus dua ini dengan harga dia. Lepas itu guna balik kaedah yang Miss ajar tadi itu. Untuk soalan C ini, mungkin guna kaedah yang pertama ke? Kaedah penyelesaian persamaan serentak. QD pasaran sama dengan A tolak BP. Okay, so kita pun masukkan lah. Kita cuba tengok. Harga dia berapa? Harga contoh 7, kuantiti 9. Kuantiti 9, harga 7. So itu persamaan yang pertama. Dengan cara yang sama, you bentukkan persamaan yang kedua. Kan? Dennis, you buat cara ini, betul tak? Saya terus, ya sama-sama. Saya tambah Sama je. kan? Okay. So lepas itu anda selesaikan, okay, you pun kira lah, you akan dapati bahawa you punya B nanti akan sama dengan 4. Okay, dia adalah positif punya sebab ini penyelesaian persamaan serentak. Dan kemudian you gantikan lah. B sama dengan 4 ini ke dalam 1, katakan. Okay, so kita pun gantikan lah. You akan dapati bahawa, Danish? 37. Okay, so you akan dapati bahawa QD pasaran sama dengan A, 37 tolak 4P. Okay, so jawapannya kalau you semak semula dengan cara yang Miss tunjuk tadi itu, dia adalah sama punya. Okay, ataupun okay, anda boleh guna kaedah yang kedua tu. Okay, untuk selesaikan, iaitu B sama dengan perubahan Q over perubahan P. So, kalau you selesaikan, you punya B ini, you akan dapat Negatif 4. yes, thank you. Okay, lepas itu juga sama, you gantikan lah. QD pasaran sama dengan A tolak BP. So, you gantikan Q dengan P, ambil terus daripada jadual tersebut, gantikan B. Ingat B dekat sini, terus masukkan negatif 4. P tu terus gantikan berapa nak cari nilai A. Ni sambung A kita dapat berapa? 37. Okay, so you tetap akan sama. Dapat jawapan QD pasaran sama dengan 37 tolak 4P. Okay, so bermaksud nak dapatkan apa fungsi permintaan pasaran ini, sebenarnya kita ada 3 cara. Ini cara yang pertama, diikuti dengan yang ini. Cara yang kedua iaitu dengan menggunakan kaedah 1, penyelesaian persamaan serentak. Yang cara yang ketiga itu ialah kaedah yang kedua, iaitu dengan menggunakan kaedah kecerunan. Okey, boleh ke? Semua okey lagi ya? Okey, sekarang okey, kita sambung. Okey, kita sambung yang terakhir. Lakarkan kilog permintaan bagi individu A, B dan pasaran. Okey, so kalau nak lakarkan kilog ini, kalau kita nak lakar betul-betul kan, kita sediakan untuk individu A, individu B dan juga pasaran dulu. Okey. So Miss pun tunjukkan lah. Pastikan kilog yang you sediakan ada 3 ini. Okey, ini soalan D. Okey. Boleh nampak kilog yang Miss buat tu ah. Okey, so ini katakan individu A, ini individu B, ini pasaran. Okey, kita buat P kurungan RM. Ini semua sama, P kurungan RM. Ini pun sama, P kurungan RM. Lepas tu ini QD, kuantiti diminda, unit, QD unit, dan QD unit. Okey, semua buat asalan. Okey, so pelajar pun buatlah kilog permintaan. Okey, yang ini kalau tak sentuh paksi pun tak apalah, kita buat kilog permintaan yang biasa saja. So ini DB. Jangan lupa letak A, itu menunjukkan apa permintaan bagi individu A. Begitu juga untuk B. Okey, so DB.
Okay, kita cuba tengok harga yang dipegang dekat sini. Kita ada RM7 katakan. Okay, so RM7 kuantiti diminta A3. Okay, so ini RM7. Kuantiti diminta untuk A, okay, katakan sini 3. Okay, kemudian RM7 kuantiti diminta untuk individu B 6 unit. Panjangkan buat dotted line itu. Okay, so ini 6, so ini pun 7. Sambungkan, okay, pada tingkah harga yang RM7 juga, so permintaan pasaran kita akan dapati 3 tambah 6 sama dengan 9. Okay, so kita pun buatlah 9. 6 tambah 3, 9. Okay, 9 belakang sikit. Katakan sini lah. Okay, so ada titik ini kan. Okay, so nanti kita akan sambung, kita buat pada tingkah harga yang RM8 juga sebab dia ada 2 tingkah harga. So, like 1, 2, 1, 3. Okay, so Miss pun buatlah. Okay, yang ini 2. Panjangkan. Yang ini 3. 3 tambah 2 kita sama dengan 5. Okay, sekarang dengan adanya 2 titik ini, kita akan sambungkan kelok permintaan yang mencurut ke bawah dari kiri ke kanan. So ini di pasaran. DP, DP. Okay, dan apa yang Miss nak bagi tahu pelajar bahawa okay, yang ini okay, pastikan kelok permintaan pasaran anda adalah lebih landai berbanding dengan individu A dan individu B. Okay, dan disebabkan dalam soalan itu dia ada tunjuk 2 tingkat harga, so kita pun tunjuklah 2 tingkat harga tersebut. Okay ke? So sekarang berkaitan dengan keseluruhan soalan ini. Ada apa-apa nak tanya? Okay, good. Kalau semua tak ada, so pastikan anda sudah kuasai soalan kuantitatif inilah.